Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hazal majlis biqiraati umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk dan hidayahnya. Kita malam ini dapat bersama-sama diberi kesempatan untuk solat fardu maghrib berjamaah, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan jalan kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, di kesempatan ini saya juga ingin menyeru agar kita semua terus untuk menjaga diri kita dalam situasi kita masih lagi diuji dengan COVID-19 ini yang kesnya nampak semakin meningkat. Jadi jangan kita ambil lewa, jangan kita ambil tak tahu, dan jagalah SOP yang ada ni tuan-tuan. Kerana ada kedengaran suara-suara atau pandangan-pandangan tak supaya dikaji semula SOP kita ini. Sampai bila kita nak duduk sembahyang jarak, sampai bila kita tak boleh. Tuan-tuan, satu kaedah fiqh menyebutkan fasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita menolak kerosakan, kemafsadatan, kerosakan ataupun dalam situasi ini kita kata penyakit lah, adalah lebih utama daripada kita mengambil maslahah. Kita bertembung dua. Satu, kita ambil maslahah, dalam satu masa yang sama ada wabak penyakit. Jadi apabila bertembung dua-dua ini, maka kita menolak kerosakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan itu. Dan satu kaedah lagi menyebutkan tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah manutun bil masalih. Setiap perintah atau polisi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah kepada rakyatnya mestilah berlandaskan kepada kemaslahatan.
nak jaga kemaslahatan kita, maka sebab itulah kita buat apa yang disebut sebagai SOP ni. Dan kita sama-samalah patuh, tuan-tuan. Walaupun ada di luar sana yang tak patuh, tak mau nak ikut, kita yang tahu ni kita patuh. Kalau kita pun ikut macam dia orang, apa beza kita dengan mereka? Ya. Ada yang kata dekat tu kedai makan elok je boleh macam ni. Dekat shopping mall elok je boleh macam ni. Kita kat surau, kat masjid, kenapa nak buat macam ni? Dah kalau kita ikut dia orang, apa beza kita dengan dia orang? Ya. Jadi kita ikutlah kerana apa yang diputuskan ini bukanlah diputuskan seorang diri. Bahkan telah dibincangkan dari kalangan mereka-mereka yang berkelayakan dari sudut hukum fiqahnya dan dari sudut kesihatan. Ya. Jadi tuan-tuan, kita teruskanlah mematuhi setiap SOP yang telah ditetapkan. Ya. Ada yang kata kalau nak jadi juga ustaz. Sedap dia cakap. Kalau nak kena, kalau dah sampai masa nak kena tu kena juga ustaz. Memanglah. Soalnya kita tahu tak kita kena nanti? Tak tahu. Bila kita tak tahu, kita usahalah elak. Jangan duduk diam biar gitu je. Yang cakap tu sebab dia tak kena. Kalau yang mana cakap apa itu, dudukkan dia satu bilik dengan orang confirm positif. Sanggup dia duduk. Mana pesakit positif? Kamu duduk sini. Kamu kata kalau dah nak kena, kena juga. Kamu duduk dia diam sini. Mau ke tak? Jadi kita bercakap dengan usaha. Jangan kita bercakap semata-mata bercakap tapi tak ada usaha nak mengelakkan diri daripada berjangkit ini. Kita pun tak maulah kembali sebagaimana kita dulu. Sampai masjid tutup, surau tutup. Dengan peningkatan yang kes kluster baru dan sebagainya. Ya. Jadi harap kita sama-samalah ambil pengajaran ini dan sama-samalah kita memelihara diri kita. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala, insyaAllah malam ni kita sambung kuliah kita. Kita masuk pada hadis yang ke-94. Betul ya? Muka surat 198. Okey. Alhamdulillah malam ni nampak ramai. Saya kira-kira ni 2,000 ni. Termasuk yang tak datang lah. Baguslah, alhamdulillah. Itu kita nak sebenarnya tuan-tuan. Nama norma baru. Tapi jemaah lama juga. Tak ada mana. Norma baru, jemaah pun kena jemaah yang baru, ada pertambahan jemaah baru. Barulah betul. Boleh? Tahun depan pula. Bulan depan saya harap bertambah jadi 3,000 lah pula jemaah. Tapi kekalkanlah SOP itu. Jagalah. Baik tuan-tuan, kita masuk hadis yang ke Bismillahirrahmanirrahim. An Hakim ibn Hizam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Malam ni kita bincang hadis berkaitan dengan jual beli. Muamalah jual beli. Fiqh ini dia ada cabang dia. Yang pertama fiqh ibadah. Ini biasa kita. Di mana-mana masjid, surau biasa ada pengajian fiqh ibadah. Sembahyang, puasa, zakat, haji, itu semua fiqh ibadah. Ada cabang lagi fiqh jenayah, fiqh yang membicarakan tentang jenayah, hukuman hudud, qisas, ta'zir dan sebagainya. Ada cabang lagi yang ketiga disebut sebagai fiqh munakahat, fiqh yang membicarakan tentang hukum hakam perkahwinan. Dan satu lagi cabang yang disebut sebagai fiqh muamalat. Jadi fiqh muamalat ni pun sebenarnya jarang-jarang dibincangkan atau
diajar di dalam masjid ataupun surau dalam kuliah pengajian. Jarang-jarang lah. Mungkin ada satu dua, tapi jarang kita dengar. Jadi malam ni kita masuk membincangkan tentang tajuk berkaitan dengan jual beli. Daripada Hakim bin Hizam daripada Nabi SAW, ia bersabda, penjual dan pembeli adalah dengan pilihan selama tiada bercerai kedua-duanya. Atau ia berkata sehingga bercerai kedua-duanya. Maka jika keduanya benar dan menerangkan yang ini keaiban yang ada pada barang-barang, nescaya diberkatkan bagi keduanya pada jualan keduanya. Dan jika menyembunyi keduanya dan berdusta pula pada menyatakan keadaan barang-barang, nescaya dihapuskan berkat jualan kedua-duanya. Ya, ini adalah berkenaan dengan jual beli. Tuan-tuan, jual beli ini memang kita akan lalui setiap hari. Ini adalah kebiasaan kehidupan kita. Ada tak sehari yang kita tak jual beli? Ada? Boleh kata setiap harilah kita akan mengalami atau melalui situasi jual beli. Tapi jarang kita ambil perhatian yang serius dalam bab jual beli ini. Orang ambil indah tak indah saja. Tambah kalau jual beli yang simple-simple lah. Beli ikan, beli sayur. Itu. Beli yang biasa-biasa lah. Kita beli, bayar dah balik. Itu memang kita biasa begitulah. Bahkan kadang-kadang sampai ke peringkat jual beli ataupun urusan muamalat yang besar pun, kadang-kadang kita tak ambil pok sangat pun. Berapa ramai yang baca agreement yang tebal-tebal, beli rumah ke, beli kereta ke, yang tebal-tebal. Saya tanya tuan-tuan, baca tak? Itulah yang kata. Satu, bukan kami tak nak baca Ustaz. Atau kalau semuanya orang putih, apa nak dipahami Ustaz? Dia pun tulis, sini, sign. Sini. Sini. Dia tunjuk sini. Kita pun tanya saja. Jadi, maknanya kita ambil tak kisah pun. Walhal, itu perjanjian. Kontrak. Kan? Mungkin kita beranggapan, takkanlah bank nak menipu kot. Takkan lawyer nak menipu kot. Udah selalu dia berurusan kan. Tapi kita ambil tak indah pun. Masuklah yang cakap ni pun kadang-kadang. Atau kalau tebal ni, dia bagi masa itu juga nak sign. Kalau kata, okey, cik ambil dulu, cik baca. Nanti kalau cik setuju dengan isi kandungan ni, seminggu cik datang, cik sign. Nampak? Itu sebab kita kena perbaiki balik muamalat kita, tuan-tuan. Tengoklah mana yang lompong-lompong tu, kita cuba perbaikilah. Kadang-kadang saya pun tak tahu macam mana nak perbaiki sistem muamalat, khususnya yang membabitkan ada kontrak-kontrak sign ni lah. Kalau takat jual belikan sayur kat kedai ni tak ada masalah. Kan? Rasa-rasa balik, Allah. Aku rasa aku tadi nak beli sekilo je, ni dah 2 kilo pula beli. Nak pulang balik lah, patah balik. Dia tak ada agreement apa-apa kan. Jadi dalam hadis ini kita bincang tentang disebut sebagai khiyar. Khiyar ini pilihan. Dalam konsep jual beli, dalam Islam, dia ada diberikan ruang untuk kita meneruskan atau nak membatalkan urusan jual beli itu. Walaupun sepatutnya, bila suatu barang, saya dah jual, ni air saya jual RM1. Pembeli datang, saya jual dekat dia, dia bagi saya RM1 dan dia ambil air yang saya jual ini, maka secara hukminya hak milik air ini dah pun bertukar milik.
kepada pembeli. Jadi itu hak dia lah. Ya. Dan penjual, hak dia untuk dapat duit. Duit itu adalah hak penjual dah lah. Bila dah jadi hak masing-masing, tak ada siapalah boleh nak menafikan. Ni air dia. Engkau tak boleh nak kata apa-apa, dah tu dia punya air. Engkau dah pindah milik dah. Tapi oleh kerana dalam Islam, kita nak mengelakkan ada, kita kata apa, berlakunya apa-apa penipuan, kezaliman, pendustaan pada barang ataupun urus niaga yang dibuat itu, maka dalam muamalat Islam dia ada sediakan satu ruang namanya khiyar, pilihan. Ada tempoh untuk kita, walaupun dah beli, dah bayar pun, tapi kita rasa mungkin berubah fikiran. Atau mungkin ada kecacatan pada barang tersebut yang asal daripada penjual kecacatan itu, maka di situlah ada ruangnya khiyar, pilihan. Kita boleh patah balik untuk mungkin nak sama ada tak nak beli barang tersebut, ataupun apa-apalah yang boleh dibincangkan. Mungkin dibayar separuh harga atau ditukar dengan barang lain yang sama nilai ke, ataupun dia suruh tunggu nanti stok baru keluar ke dan sebagainya. Jadi ada khiyar di situ. Itulah yang disebut dalam hadis ni tadi, bahawa penjual dan pembeli adalah dengan pilihan. Maknanya dia boleh nak pilih. Ada 3 pembahagian khiyar ini. Maknanya dia boleh membuat keputusan untuk membatalkan balik jualan dia itu. Yang pertama disebut sebagai khiyar majlis. Khiyar majlis. Khiyar majlis ini selama mana penjual dan pembeli berada dalam majlis jual beli itu, dalam tempoh itu, jika tiba-tiba ada rasa dia nak tukar barang, maka Islam mengharuskan ada ruang untuk dia tukar balik. Walaupun dia dah bayar. Contohnya dia beli barang dekat kedai. Dah bayar dah. Dia pun dah ambil. Penjual pun dah ambil duit. Pembeli pun dah ambil barang. Elok sampai nak keluar. Contohnya lah. Omah telefon. Kata, abang tak payah belilah ni. Saya lupa. Saya tengok dalam peti ais ada banyak lagi. Ikan ada 10 kilo lagi dalam peti ais tadi. Contohlah kan. Allah. Ni abang pun beli 5 kilo ni. Kata. Dia tak keluar lagi kedai. Dari sudut muamalat, fiqh muamalatnya, dia boleh untuk batalkan. Maknanya ruang dia nak pergi balik ke toke kedai tu, dia kata, ni toke, saya tak jadilah nak beli. Tadi baru saya punya rumah telefon kata ada lagi barang kat rumah. Ruang dia nak membatalkan jual beli tu ada. Tapi gamak dengan tak gamak je lah. Kalau barang itu tak susut nilai, tak ada masalah. Jangan barang tu dah susut nilai. Baru kita nak patah balik. Kita dah beli air apa ni? Air minum lah kat kedai. Air apa kita kata, air kopi, Ali Cafe ke apa kan. Air tin ni kan. Kita dah bayar, kita pun dah bayar, kita ambil, terus buka, minum. Elok nak keluar, Allah, aku ni tak boleh minum air ni rupanya. Pantang lah tu, doktor baru cakap. Aduh. Dia dah minum separuh. Tapi teringat ustaz kata, selagi belum keluar kedai, boleh lagi. Dia pun patah balik. Okey, saya tak jadilah beli, saya dah teringat ni, doktor kata tak boleh ni, pantang sungguh ni kalau minum air ni. Dia kata. Kalau dah susut nilai, tak boleh lah. Adalah syarat-syarat dia. Dan setakat mana tempoh majlis, kita kata khiyar majlis ini, dia ada dalam majlis jual beli itu berdasarkan uruf setempat. Kalau kedainya itu besar, maka selagi mana dia dalam kedai itulah. Selagi mana dia dalam
dalam kedai. Kalau kedai tu gerai tepi jalan macam tu, setakat itu je lah. Dia datang dah boleh. Dia dah gerak keluar tu maknanya habislah. Dia tak adalah khiyar. Melainkan ada redha meredai antara satu sama lain. Pekedai pun dia jenis tak kira. Kita pun jenis okey je. Itu redha meredai. Illa an takuna tijaratan antaradin. Melainkan perniagaan yang kita redha meredai antara satu sama lain. Itu tak ada masalah. Itu disebut sebagai khiyar majlis. Boleh. Tengoklah. Tengok jenis apa yang dibeli itulah. Macam saya kata tadilah, yang bersesuaian dengan uruf. Yang kedua, disebutkan sebagai khiyar syarat. Pilihan dengan syarat. Maknanya, dia boleh batalkan akad jual beli dia itu dengan syarat tertentu yang ditetapkan. Dan khiyar syarat ini mesti dia ada tempoh yang ditetapkan. Dalam hadis Nabi sebut 3 hari. Dia pakai contoh barang elektrik ke contoh kan. Pakai tengok balik-balik dia dekat kedai mungkin test okey lah barangkali kan. Ataupun mungkin dia tak sempat nak test kat kedai ke. Bawa balik rupanya ada masalah. Tengoklah syarat yang disebutkan itulah. Kadang-kadang setengah yang jenis ada waranti, dia ada tempoh dia. Ikut kesesuaian tempoh dia. Kalau kita rasa persetujuan dengan tempoh itu tak lebih dari tempoh syarat persetujuan itu, maka bolehlah dia nak batalkan balik. Tapi kalau lebih dari tempoh yang telah ditetapkan, tak boleh. Kadang setengah-setengah kita beli barang, dia ada tempoh pemulangan contohnya. Contohnya apa? Pakaian. Mungkin saiz tak kena barangkali. Tapi dia kata syarat pulangkan balik resit dalam tempoh biasa 7 hari ya? 3 hari. Kalau masuk hari keempat baru dia nak pulangkan balik, boleh tak? Maka tak boleh dah lah. Sebab syaratnya 3 hari je. Khiyar syarat ini, pilihan untuk dibatalkan akad beli itu, mestilah ada syarat tempoh tertentu yang ditetapkan. Sekurang-kurangnya 3 hari dalam hadis Nabi mengikut barang itulah, bentuk barang itulah. Kalau kata beli barang yang cepat luputnya, tak perlu tunggu 3 hari lah. Takkan beli nasi goreng tempoh 3 hari. Beli nasi goreng kata, okey, kalau nasi goreng tak sedap dalam tempoh 3 hari, boleh ni balik. Atau kalau nasi goreng ni ada yang tak kena, dalam tempoh 3 hari, boleh hantar balik. Tak mana mau nasi goreng, bukan tempoh 3 hari. Itu saya kata tadi, ikut kesesuaian jenis barang yang kita jual itu. Kalau melebihi syarat, tak boleh. Bergantung kepada apa terma-terma dalam syarat yang telah ditetapkan. So, kalau kata lebih dari tempoh tu, tak boleh. Ada satu permasalahan. Dia kata dia beli barang perabot. Dia beli barang perabot, mungkin masa beli tu mungkin barangkali dia tak tahu sama dia tak perasan ke. Dia takkan dia nak tengok semua benda dalam atas, bawah, ceruk-ceruk kat perabot, celah-celah tu kan. Mana yang zahir lah dia nampak. Dan bila dia pakai, mungkin dia dah guna, dia kata rupanya baru dia perasan ada kecacatan pada perabot tersebut. Tapi dah lama sangat dah. Dekat 5 bulan lebih dah. Jadi kata boleh ke saya nak, kita kata apa? Nak batal balik ke atau nak hantar balik ke penjual tu. Itu kita tengok, itu sebab kita kata, tengok urufnya. Kalau kata kecacatan ni, kalau dah sampai 5 bulan ni, mungkin kita lah punya punca barangkali. Ataupun mungkin dia dah tahu cacat, tapi dia malas nak pergi. Dia tahu, nantilah. Bulan depan lah. Bulan depan pun sibuk, bulan depan lah. Udah dekat setahun. Dah setahun baru dia pergi kat kedai tu balik. Okey, ingat lagi saya. Apa? Itu harilah saya beli. Bila? Tahun lepas, kata dia. Udah setahun dah.
You punya perabot saya beli sudah memang rosak lah. Itu rosak. Kalau dah setahun, kita pun sedia tahu lah. Urufnya, kalau macam perabot ni, urufnya lah. Kecacatan tu takkanlah setahun baru kau perasan. Dia akan timbulkan syak lah nanti. Jadi mungkin setahun itu, kalau ada pun mungkin, dia lah punya, pembeli tu lah punya yang buat barangkali. Itu dia kata tadi syarat. Tengoklah kepada syarat dia tadi. Yang ketiga, khiyar ini pilihan. Dia ada satu lagi namanya khiyar aib, nama dia. Pilihan apabila ada kecacatan pada barang tersebut. Baik, untuk khiyar aib ni dia ada beberapa syarat, tuan-tuan. Maknanya barang itu ada cacat. Yang pertama dia kata mesti dapat dibuktikan kecacatan barang itu adalah sedia ada. Bukan kita yang ni. Kita beli kat kedai elok, tiba-tiba jatuh rumah terempas. Kita pun cakap ini barang ni rosak lah, padahal dia yang buat. Maka tak boleh tuntut apa-apa, tak boleh nak batalkan jual beli tersebut ataupun nak minta balik duit dan sebagainya, tak boleh. Sebab apa? Sebab bukan pada pembeli itu. Itu adalah bukan pada penjual itu, tapi adalah pembeli itu. Dapat dibuktikan. Itu sebab kadang-kadang kita bila beli barang, kita kena cermat lah. Cermat. Tapi biasa cermat ni siapa? Kerja orang lelaki je, perempuan. Kita ni main dan kan. Beli boleh lah. Rupanya silap. Yang ini patut beli 1 kilo, beli 10 kilo. Yang 10 kilo, patut beli 1 kilo. Jadi kita cermat elok. Contohnya, mungkin barang itu adalah bukan sengaja penjual tu nak jual. Penjual tu pun mungkin dia tak tahu. Yelah, bukan semua barang penjual tu tahu. Ada cacat yang mungkin tak perasan lah barangkali kan. Yang zahir mungkin lah. Contoh buah tu dah busuk. Terang-terang busuk, dia jual juga. Itu satu yang tak munasabah lah. Tapi kalau contohnya luarnya elok. Mana penjual tu tahu? Luarnya elok. Elok je. Tapi rupa dalamnya mungkinlah busuk ke, tak elok dan sebagainya. Itu di luar daripada pengetahuan penjual. Bila balik kita pun beli. Macam biasa kita belilah. Itu musim durian kan banyak. Sekarang dah tak ada lah. Ada penjual yang jujur. Ini sebab dia sebut sini, apabila kedua-duanya jujur, maka akan diberkatilah kedua-duanya. Penjual pun jujur, pembeli pun jujur, maka berkatlah. Yang meniaga pun akan ada keberkatannya. Sebab dia menjual barang dengan jujur. Yang tak jujur yang kita tak nak. Contohnya, dia dah tahu barang tu dah jadi bukan yang grade A lah. Mungkin dah lama kan. Kadang durian yang dah lama. Yang kata apa? Dah pecah. Dah kualiti dia tak sama lah. Dia kira sekali je dengan durian-durian yang grade A punya. Yang baru lagi. Harga sama. Kita pun ambil bubuh. Tanpa kita mengetahui bahawa rupanya dia tak jujur, dia campur yang grade A dengan grade yang C lah. Kalau dia jujur, dia bagi tahu. Contoh, yang ini saya jual murah, saya kata. Ini saya jual murah. Bungkuslah dalam plastik. Berapa boleh muat dalam plastik? Saya kira lamsam RM20 je. Contoh dia. Berapa yang boleh muat dalam plastik? Kira RM20. Tapi saya cakap terus terang, ini adalah yang dah grade C dah ni dah teruk lah. Kalau takat nak makan gitu tu mungkin tak ada lah. Nak bawa bubur ke apa boleh lah. Kata. Contoh dia kata. Dia beritahu awal lah. Kalau kita reda, tak apalah. Saya pun bukan nak makan sangat pun. Boleh. Tak apa. Tapi yang jadi masalah bila dia tak jujur. Minta tadi. Dia jual main campur je. Sebab Nabi ada tegur peniaga yang dia jual buah-buahan, kurma, yang basah tu di sebelah
bawah, dia tutup. Faham tak? Apa sebabnya ada basah tu ditutup? Sebab apa? Kalau timbang dengan dalam keadaan basah, maksud dia apa? Beratlah. Tu Nabi tu dia kata, Nabi seluk. Apa basah dah? Ini tadi hujan kata. Kalau hujan kamu tak boleh campur sekali dengan ni. Katalah sebab buah tu basah, kamu kena asingkan. Sebab dia akan memberi kesan kepada timbangan dan sebagainya. Zaman sekarang ni orang cerdik tu ada menipu beli barang ni macam jual barang ni menipu macam-macam. Macam-macam tuan. Kalau kita tak peka memang kena tipu saja. Beras yang kita makan untuk buat nasi tu pun sampai peringkat boleh beras tiruan. Bukan beras perang tak. Beras itu bukan daripada padi tau. Dibuat tahu tak? Apa nama dia, plastik ke tak tahulah. Sampai peringkat macam tu tuan. Kita pun elok beli. Murah pula tu dia kata, beli ni murah sikit. Rupanya adalah dia buatlah uji kaji benda kan. Rupanya itu adalah bukan beras yang betul beras. Tak apa, tak tahulah bahan kimia ke. Sayur pun macam tu. Sayur. Nampak segar, rupanya dibubuk wax. Macam lilin tu tau, lilin tu. Kalau tuan-tuan nak ni, tuan-tuan beli brokoli, tu brokoli. Yang selalu, banyaklah juga, kadang buah-buahan apple pun ada juga. Dia ada satu salutan tau, macam seolah macam lilin. Kita tak nampak, supaya benda tu nampak macam segar, macam tak ada rosak apalah. Tapi bila direndam dalam air panas ke apa ke, betul kita macam kikis sikit, gosok sikit, dia mengelupaslah benda tu. Ya, sama macam brokoli. Kalau beli, siram air, bawa dekat buka paip brokoli tu, siram. Masuk dah air tu dalam celah-celah brokoli. Kadang dia tak masuk, dia keluar, dia tak masuk lah, tak menyerap, betul tak? Tak menyerap. Sebab apa? Sebab ada lapisan lain. Itu menipu macam-macam tuan. Kita pun dah banyak makan dah dalam perut ni macam-macam. Baru nak cerita tak ada makna dah. Tak ada makna dah tuan-tuan. Dah masuk macam-macam dah dalam ni. Telur ayam tu pun boleh apa? Telur tiruan. Senang ceritanya. Telur tiruan. Kita sangka telur ayam memang betul pure keluar daripada ayam tu. Rupanya telur yang dibuat, ada juga cara dia boleh buat nampak sebiji macam telur. Rupanya plastik atau bahan kimia dicampur-campur boleh jadi telur. Macam-macam tuan-tuan. Ya. Lagi takut-takut sampai satu masa manusia pun ada manusia tiruan. Makanan ni semua dah boleh orang tipu macam-macam. Jadi sebab itu dalam bab jual beli kita pekalah sikit tuan-tuan. Peka. Tambah pula sekarang ni jual beli secara internet dan sebagainya. Lagilah kita tak tengok pun barang tu. Tengok dalam online cantik bagus. Lawa. Beli sampai-sampai barang kecil ni. Okey, baik, kita tengok keterangan hadis ni. Penjual dan pembeli boleh khiyar ini pilih. Hadis tersebut menerangkan bahawa penjual dan pembeli keduanya boleh khiyar ini pilih di antara hendak melangsungkan atau membatalkan pembelian. Dia boleh pilih nak teruskan atau nak batalkan. Walaupun dia dah bayar. Selama tiada bercerai keduanya. Selagi dia masih adalah penjual dan pembeli itu. Maka jika benar keduanya penjual dan pembeli, iaitu pertama penjual benar pada sifat barang-barang yang hendak dijualnya. Memang clear. Barang tu pun dia tunjuk, contohnya air mineral ini, kita pun tak adalah sampai belik. Biasanya kalau barang-barang yang simple ni kita ambil, kita terus je lah. Mungkin barang-barang yang agak besar barangkali, macam kita tadi, barang elektronik ke barangkali, handphone ke, gadget, laptop, barang elektrik yang jenis besar ni lah. Yang itu kita perlu clear lah. Tengok ini buatan mana,
kualitinya, brand dia betul ke tidak. Ya, kalau betul kita kata ada pengesahan, contohnya dari sirim ke kalau barang elektrik, clear lah, maknanya clear. Dia tak ada cerita pusing-pusing punya. Ya, dia kata ini ori lah, ini betul, ni original. Ya. Mana ada? Kalau kita kata sekarang ni banyak barang-barang daripada made in China kan. Yang sukar kadang-kadang kalau macam kita ni orang-orang biasa ni tak boleh nak bezakan. Memang sama sebiji. Lagi nanya kalau harga yang bukan ori dijual sama dengan harga yang ori. Itu lagi nanya. Dah lah dia menipu, ambil untung lebih pula. Yang satu lagi pula, barang tu tak ori. Tapi dia jual murah. Ini ori. Hakikatnya tak ori contohnya. Bukan ori. Tapi dia jual, tak apa sebab saya ini promosi, saya bagi you kawan punya saya bagi diskaun 30% punya. Wahai memang bukan ori pun. Maknanya tahanlah juga. Dia taklah sejahat yang tadi tu. Udahlah menipu. Barang ori, barang tak ori, dia kata ori. Jual pula ikut harga ori. Memang 2 kali makan lah. Memang kembung lah kalau dia makan pokok tu. Yang seorang ni tadi, dia hanya kata barang ni ori. Dia menipu barang ni ori. Padahal tak ori. Tapi harga dia jual lah murah sikit. Dia pusing-pusing lah. Dia kata ini cincai lah, saya bagi diskaun lah. Padahal rupanya lagi murah dia, benda yang dibeli, diambil itu untuk dijual, lagi murah daripada kos yang dia dapatkan barang tu. Macam-macam sekarang tuan. Jadi pastikan sifat barang yang nak dijual tu jelas, clear. Sebab itu kalau siapa-siapa yang beli barang, khususnya yang bukan depan mata, online ni, pastikan betul-betul. Jangan kita ikut redah, yang mentang-mentang ada promosi. Sekarang ni dia ikut tarikh punya. 9 nak bulan 9. 10 bulan 10. Ni yang terdekat ni 10 bulan 10 ni. Ada yang juga yang memang sanggup tunggu. Pukul 12 malam sanggup tunggu. Nak dapat harga yang gila-gila punya lah. Cerita. Ikutlah, tak kisahlah kamu nak beli-belilah. Asalkan hati-hati je lah beli. Jangan sampai kena tipu. Yang kedua, pembeli benar pada sifat harga yang hendak dibayarnya. Dia tahu. Okey, betul. Memang barang ni harga dia sekian-sekian. Bukan harga yang ni. Sebab itu, setengah orang yang bijak, dia akan survey. Dia survey. Tengok sini berapa harga. Pergi sana pula, kedai apa harga. So, dia compare. Kalau harga mungkin beza lebih kurang RM1, lebih kurang 5 kupang ke apa ke, maknanya betul lah. Cuma mungkin beza kedai. Semak harga. Kata jadilah pengguna yang bijak. Jangan sampai kita kena tipu dalam bab harga. Yang ketiga, penjual menerang dengan jelas tentang kecederaan barang-barangnya. Dia cerita. Ini yang jujur lah. Kadang-kadang ada setengah kedai atau pasar raya yang dijual barang yang kita kata apa? Apa istilah dia? Dia bukan rosak. Dia macam apa kita kata? Reject. Nama dia reject. Nak kata rosak sangat pun tidak. Mungkin kadang-kadang dia bercala sikit kan. Kalau contoh barang elektrik kan, bercala sikit. Ataupun skru tercabut ke kan. Maknanya dari segi yang utamanya tak adalah rosak. Tapi dia bagi tahu siap-siap. Dia letak kat situ. Banyaklah kan. Mungkin TV ada, mungkin ada mesin basuh ke apa kan. Dia kata ini barang-barang reject. Reject ni bukan maksudnya orang dah beli, orang hantar balik dah. Barang tu masih dalam kedai, tapi mungkin sebab macam tadilah, sikit-sikit lah rosak sikit kan. Yang bukan kerosakan besar. Tapi dia siap beritahu dah. Barang ini lah barang reject dan macam dia kata apa? Kami tak tanggungjawab ke apa benda lah. Lebih kurang lah. Maksudnya atas tanggungan sendirilah kalau nak beli. Sebab dia dah bagi tahu dah. Memang harganya murah. Tapi barangnya reject. Barang yang dah ada kecacatan sikit. Itu okey dia bagi tahu. Yang tak bagi tahu ni nanya ni. Yang tak bagi tahu ni memang nanya kita. Kalau benda yang kita tak tahu, yang penjual pun tak tahu, macam tadi saya kata tadi, buah di dalam mana dia tahu. Mungkin setengah tu dia nak bagi bukti juga, dia tetap tengok okey. Okey
Okey, okey ya? Okey. Okey lah. Tapi yang jenis tak ada. Ataupun Jun kata, tak apa, abang beli tu. Kalau abang balik buka, ada yang busuk, abang datang sini besok, kami akan tukar yang baru. Macam, boleh tu. Dia makan kenyang-kenyang, tinggalkan dua ulas Ada dia kata, bang, semalam saya dah makan, dua ulas ni tak elok bang. Padahal dia dah balun lah yang lain lah, tinggal dua ulas je yang tak elok. Jadi dua-dua kena jujur lah. Ataupun ya rosak, lepas tu dia datang padahal tak ada rosak pun, bang, malah ada sebiji tak elok bang. Mana dia? Saya dah busuk, saya buang lah. Habis dia balun semua dah. Dia pun maknanya pembeli yang tak jujur. Jadi penjual menerangkan dengan jelas tentang kecederaan barang-barang. Barang yang tamat expired. Kadang-kadang dia tak expired. Dia mungkin dah nak expired dah. Mungkin 2 hari lagi. Maknanya yang kau beli tu, hari tu juga kena masak dah makan. Ada setengah kadang ayam apa semua tu, yang dia rasa dah nak expired dah, dia jual. Dia bubuh lah apa, perempah ke apa benda ke, dia jual murah. Tapi dia beritahu siap-siap lah, ni barang-barang yang dah nak expired. Belum expired lah, dah nak expired. Mungkin sehari atau 2 hari je lagi. Jual murah lah. Ikutlah kalau kamu rasa nak beli. Ini jujur. Ini kadang-kadang ayam yang dah berapa lama dah biru, dah apa dah dijual juga macam biasa kat atas. Terutamanya macam musim-musim raya. Musim perayaan ni, ada sekali sampai ke peringkat saya tengok bila dia jual, dah banyak ayam kan bertimbun. Nak dapat ayam tu mungkin dia bukanlah hari tu juga dia sembelih, mungkin 2 hari, sehari, semalam punya. Mungkin tak ada sempat nak simpan sampai kita nampak ulat-ulat pun naik daripada ayam tu. Tahu lah. Itu memang teruk lah niaganya. Yang keempat, pembeli menerang dengan jelas kadar banyaknya harga yang hendak dibayar. Dia bayar. Ni RM10. Maknanya jelas apa yang dia nak bayar. Nescaya diberikan berkat dengan dibanyakkan manfaat bagi keduanya dalam pertukaran jual beli itu. Dan jika keduanya menyembunyi dan berdusta dalam perkara-perkara tersebut, nescaya dihapuskan berkat jual beli itu. Biasa kita tengok penjual aja yang tak jujur. Jarang-jarang lah pembeli ni tak jujur. Kadang-kadang ada juga pembeli yang tak jujur. Tak jujur satu, kadang-kadang pembeli tu dia ambil kesempatan, dia ambil sambil-sambil lalu dia ambil masuk dalam. Jadi dua-dua kena jujur. Dia beli balik-balik, dia kata, tadi aku rasa mungkin masa dia bungkus tu dia timbang betul, dia memang nak beli, contohnya dia nak beli sekilo je. Masa timbang tu memang betul sekilo. Memang betul sekilo. Mungkin masa nak bungkus tu, penjual tu tersilap, terambil yang orang lain punya 2 kilo, termasuk dalam dia. Yang orang tu pula dapat yang sekilo. Yang kawan ni, dia bayar untuk sekilo, tapi dia tersilap bubuh bungkus, ambil yang 2 kilo, buat dalam dia. Dia balik rumah, dia tengok, siapa banyak pula ni? Aku rasa aku beli sekilo je ni. Tak apalah, rezeki aku lah. Nampak? Dia boleh tahu, ni takkan sekilo. Aku rasa ni bukan aku punya ni. Tapi aku bayar nilai sekilo. Kalau dia jujur, dia patah balik. Okey, tadi saya sebenarnya, saya beli sekilo je. Saya bayar untuk sekilo ni, 2 kilo ni. Mungkin you silap orang kot ni. Tadi ada orang lain punya tersilap bungkus. Oh ya ke? Sorry lah. Ada pun lagi. Agak-agak ada jumpa tak orang punya tu? Ada jumpa tak? Dia tu ada lah, insyaAllah. Maknanya pembeli pun jujur. Penjual lagi lah kena jujur. Bila dua-dua jujur, insyaAllah ada keberkatan. Kepada umat Islam yang berusaha dan yang berniaga, yang menjadi penjual dan pembeli hendaklah mengikut ajaran dan petunjuk junjungan yang tersebut supaya terdapat berkat dan manfaat yang baik. Jadi penjual, jual elok yang berkat.
Ya. Walaupun jual kecil-kecilan. Jual apa? Jual kuih. Jual nasi lemak. Jual elok. Ni nasi lemak satu. Berapa? RM1.50. Lauk apa? Lauk ayam RM1.50. Lauk ayam lah. Apa yang buka no? Kita jenuh tengok. Tak tahu. Ini sambal lah tu. Ini halia tu. Tang mana ayam tak tahu. Rupanya selak-selak nasi ada ayam. Padan lah Ustaz, RM1.50 kan? Takkan nak beli sepeha pula ayam RM1.50. Yalah, ikutlah kesesuaian dan niat kita. Ya. Bagi nasi lemak, tak apalah. Saya beli yang biasa, yang telur. Telur sebiji, potong 8. Contoh, tuan-tuan. Contoh, ini cerita secara umum. Ya. Kita bertengok, nak makan tambah hati. Ya. Itulah. Ikutlah petunjuk yang dibuat oleh Nabi SAW. Ya. Betul lah. Saya tak menipu. Memang saya kata lauk telur. Harganya pun sekian-sekian. Saya dah bagi tahu dah harga sekian-sekian. Tapi dari sudut, kita kata apa? Adalah nilai keikhlasan. Bila kita buat berniaga dengan ikhlas ni dia lain. Ada setengah orang. Beli sebungkus. Boleh dapat 3 bungkus. Dia punya nasi dia tu. Nasi dia bubur. Nasi goreng apa benda. Tak kisahlah. Kita beli sebungkus. Bawa balik rumah. Boleh pecah 3 pinggan. Harga sama je. Ada macam tu? Ada. Kita tanya, hang tak rugi ke niaga macam ni? Tak apa, sambil-sambil kita berniaga, kita bersedekah lah. Kalau kita nak harap niaga saja, memang matlamat dunia lah kita. Bagus lah macam tu. Buat macam tu. Tapi orang tak berani lah. Tak berani. Buat apa itu, ya, berduyun orang datang tuan. Berduyun orang datang. Ya. Kata, saya dah tahu, percuma kan? Percuma. Ya, bawa bungkus dan sebagainya. Baik. Ya, terdapat berkat dan manfaat yang baik daripada hasil harga jualan bagi penjual dan daripada barang yang dimiliki dengan pilihan bagi pembeli. Ya. Jadi, apa yang kita beli pun, kita nak suapkan nasi kepada anak, isteri kita. Kita nak juga benda itu diberkati. Dan penjual juga, yang menjual barang, dia dapat duit. Duit itu dia nak guna, nak bagi sara anak bini makan. Juga dia nak supaya duit itu juga diberkati. Jadi masing-masing perlu keberkatan ini. Jadi penjual dan pembeli kedua-duanya perlu ambil perhatian. Ya? Maka dengan adanya berkat seperti ini, bererti adanya manfaat dan kebaikan yang berkekalan. Tuan-tuan. Sebab itu saya ambillah kesempatan ini. Ya. Saya bukan orang kaki berniaga. Memang saya bukan, tak tahulah nak kata tak minat berniaga tu, wallahualam lah. Tapi, saya ambillah kesempatan ni pada mana-mana yang berniaga, jual. Ya. Sambil-sambil kita berniaga betul, kita nak cari rezeki, ya. Letaklah di situ, ada satu sudut dalam hati kita, kita niat untuk dapat pahala di akhirat kelak. Pahala tu bukan semestinya kita mesti sedekah. Jual tu kita mesti lebihkan, tak semestinya itu. Kita nak pahala tu mungkin dalam bentuk kita kata apa? Ikhlaskan diri kita berniaga, kita bermanis muka dengan pembeli, kita berurusan dengan muamalah Islam. Itu semua adalah merupakan jual beli yang kita kata mengikut petunjuk Nabi SAW. Bukan mesti jual je sedekah. Sebab ada orang tuan-tuan, hari tu ada viral lah. Saya ingat tahun lepas kot. Bukan yang tahun ini. Tahun ni PKP. Tahun yang lepas, bulan puasa. Dia berniaga sepanjang tahun ni, kecuali bulan Ramadan. Sepanjang tahun ni, 11 bulan lah kita kata. 11 bulan berniaga. Berniaga apa, air ke apa, saya tak ingat lah. Banyak untung dia, dah banyak dah. Kalau setahun berniaga, 11 bulan berniaga, ya, untungnya dah macam-macam. Bila tiba bulan Ramadan, dia tak berniaga. Tapi dia buat apa? Dia buka je kedai air, tapi dia bagi secara percuma. Sebulan tu. Sebulan. Bila tanya, tak rugi ke? Saya dah untung 11 bulan. Apa sangat saya nak kira 1 bulan ni? Boleh yang tu tuan?
Rasa yang besok beratur orang kedai tu. Apa hal ni? Dia free. Bawa Tupperware lagi. Kita pula jenis sikap asal free je kita balur sungguh-sungguh. Agak-agak lah kawan dah bagi free. Hang ambil satu sudah lah. Yang hang panggil semua, jom anak-anak semua, jiran apa semua datang. Dia pun niat dengan keikhlasan. Kita pun adalah keikhlasan kita. Wallah alam tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ini. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh kita bincangkan. Ada soalan? Sistem angkat ke akad? Sistem akad. Ya, macam mana tu? Okey. Baik. Akad ini mudah saja. Dia rukun rukun jual beli. Ada 3. Pertama, pembeli, penjual. Dia tak jadi kalau pembeli je. Dia tak jadi. Jual beli tu tak jadi kalau pembeli je. Penjual tak ada. Maksudnya pembeli, penjual. Yang kedua, barang. Apa benda yang kamu jual tu? Apa benda yang kamu nak beli tu? Yang ketiga, ijab dan kabul. Ijab dan kabul ni mudah saja. Dia tak macam lah akad nikah. Memadai kita menyatakan kita nak menjual barang ini dan orang tu membeli barang ini. Harga yang dia bayar tu itulah yang dah dipersetujui dan diredai. Saya jual, saya terima. Ataupun saya beli barang tersebut. Itu dah dikira selesai akad tersebut. Tak ada masalah. Tak perlu pula tanya saksi sah. Sah macam nikah tak ada. Buat apa itu jenuh lah. Semudah itulah. Tapi itu yang jual beli biasalah. Tapi kalau jual beli secara macam kita kata akad yang ada dokumen, itu panjanglah ceritanya. Dia taklah semudah saya jual, saya terima. Dia ada dia punya terma-terma. Kontrak jual beli yang disign itu adakah ada unsur-unsur penipuan ke, ada gharar ke, dan sebagainya. Itu lain sikitlah. Okey? Ada lagi? Ada ya? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahil alamin. Ditangguh dengan tasbih farah dan salatul as. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.